Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala Nabi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala Nabi musallima wa ja'al lana taufiq wa dauman sahiba. Yang dimuliakan para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung daurah kitab Arba'un An-Nawawiyah pada hadis yang ke-29 ya. Diriwayatkan oleh guru-guru kami dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Kata beliau hadis yang ke-29, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'idni minan nar wa yub'idni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala la ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi thumma qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Agak panjang hadis ini dan sangat banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, terangkan padaku suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Jadi Mu'adz ini dia nak minta daripada Rasulullah ini satu amalan yang boleh dia masuk dalam syurga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah bertanya suatu perkara yang besar. Inilah nak masuk syurga besar, suatu benda yang besar. Namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang yang dipermudahkan Allah. Kalau Allah permudahkan, Allah beri taufik, Allah lorongkan, insya-Allah mudah. Kita mohon kepada Allah SWT supaya Dia memberikan kita hidayah, petunjuk, dan dipermudahkan untuk mengamalkan apa yang disebutkan ini. Namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang yang dipermudahkan Allah, iaitu engkau menyembah Allah, jangan mensyirikkannya. Satu. Ini nak masuk syurga, hendaklah kita menyembah Allah dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Yang tidak boleh kita meyakini ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tak boleh. Tak boleh. Mesti kita yakin yang hanya dapat memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keyakinan yang perlu kita terapkan. Walaupun zahirnya mungkin kita meminta tolong kepada orang. Zahirnya kita minta tolong daripada orang. Tolong ambilkan, tolong hulurkan, tolong
bantu saya, kan tolong minta tolong dengan orang, ataupun belikan Panadol contohlah, ataupun belikan pain killer, bukan pain killer, supaya tak sebut jenama kan, pain killer, maknanya ubat lah. Maknanya bila sakit ke, pening kepala ke apa ke, terus kita ingat ubat. Ataupun lapar, ingat makanan. Dahaga, ingat minuman. Semua ini adalah merujuk kepada kita meminta bantuan itu, kalau zahirnya lah, zahirnya itu seolah-olah kita meminta bantu daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus, boleh, ini dibolehkan, sebab kita memang Allah Ta'ala dah ciptakan kita di dunia ini memang begitu, perlu kepada yang lain. Tetapi dari segi keyakinan, i'tiqad tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti kata tidak boleh meyakini ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Seterusnya, engkau mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa 4 dan mengerjakan haji ke Baitullah. Ini rukun Islam lah yang disebutkan sebagai perkara yang boleh membawa seseorang masuk dalam syurga, iaitu syahadah lah, syahadah. Solat, zakat, puasa dan menunaikan haji, 5. Ini adalah rukun Islam yang 5. Ini 5 perkara ni mesti kita terangkan, apabila orang itu dia nak mengenal Islam, ataupun dia nak masuk Islam, dia nak tahu apakah Islam itu, ni mesti kita kena sebut ni. Ini yang kena buat kalau kau nak selamat, masuk dalam syurga dan terselamat daripada api neraka. Kita kena terangkan ini, 5 perkara ni mesti dibuat. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku tunjukkan beberapa pintu kebajikan? Muaz nak tanya satu je, tapi Nabi tambah. Nabi bagi dia ekstra maklumat, ekstra pengetahuan. Mahukah engkau aku tunjukkan beberapa pintu kebajikan? Maknanya kalau nak tambah lagi amalan-amalan kebajikan ni, apa dia? Puasa itu adalah perisai. Nabi kata puasa itu adalah perisai. Nabi akan sebut dalam kalimah yang ringkas, tetapi bila kita nak huraikan itu sangat dalam, luas, padat dia punya kandungan. Jadi perisai itu apa? Bila kita berpuasa itu, dia dapat menjadi sebagai perisai, iaitu melindungi diri kita daripada berbagai-bagai perkara lah yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka, amalan-amalan yang boleh membawa kepada neraka. Tapi dengan berpuasa ini banyak perkara yang dapat kita selamat. Tidak mengumpat, tidak mengata, tidak sesuka hati melakukan perkara-perkara yang sia-sia, lara, apatah lagi perkara itu yang boleh melalaikan daripada amal ibadah. Jadi bila berpuasa ini kita sentiasa alert, kalau fikiran kita sentiasa alert. Saya tak boleh syarah panjang-panjang ni, nanti tak habis lagi. Baik, sedekah dapat memadamkan dosa. Apa lagi yang dapat membawa kepada syurga ialah sedekah, dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Ini dalil lah bahawa dosa itu boleh dipadamkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin ada perbincangan, adakah ianya dihapuskan daripada buku amalan, ataupun ada dalam buku amalan tapi dah diampunkan, dia hanya tinggal rekod saja. Rekod ada tapi dia dah selesai, dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tapi sedekah dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Kena banyaklah bersedekah, walaupun tak ada duit, sedekah dengan tenaga.
dan sembahyang seorang lelaki di tengah malam, qiyamul lail. Jadi ini yang ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah perkara-perkara tambahan sunat lah. Yang 5 tadi itu yang rukun wajib. Tapi yang Nabi disebut ni puasa, sedekah dengan qiyamul lail ini ialah yang lebih daripada apa yang diwajibkan tadi itu, ya, daripada perkara-perkara sunat, ya. Ini puasa-puasa sunatnya, ya, sedekahnya selain daripada zakat yang dikeluarkan, dan juga solat malam qiyamul lail selain daripada 5 waktu, ya. Kemudian baginda membaca ayat Al-Quran yang berarti tulang-tulang rusuk mereka telah renggang dari tempat tidur mereka. Tulang-tulang rusuk ini tak silap ni lambung, ya. Maknanya dia tidak tidur lama, ya, tidak tidur lama. Jadi lambung mereka itu renggang dari tempat tidur, artinya mereka tidak berada di katil, maksudnya gitu. Tidak berada di katil, tapi di mana? Ya, di tikar-tikar solat. Mereka menyeru Tuhan mereka dengan perasaan takut dan penuh harap, dan mereka membelanjakan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Membelanjakan, tambahkan huruf A, ya, tertinggal huruf A. Baik, seseorang tidak mengetahui apakah yang disembunyikan bagi mereka yang terdiri daripada perkara yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang mereka telah lakukan. Ini terjemahan di sini penuhlah full, ya, walaupun ayat Al-Quran yang dalam teks hadis tadi itu dia tak full lah, dia hanya dia kata hatta balagha ya'malun, ya, maknanya tengah-tengah tu tidak disebutkan. So terjemahannya dinyatakan penuh, ya, maknanya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, daripada ganjaran yang di akhirat nanti itu yang berupa syurga, perkara yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang mereka telah lakukan. Ya, mudah-mudahan, ya, kita termasuk, ya, di kalangan orang yang diberikan rezeki, ya, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku khabarkan kepadamu tonggak segala amal, yang tiangnya dan puncaknya. Ya, tonggak dia, tiang dia. Lepas tu dia punya tiang-tiang, ya, yang menyokong, dan puncak dia. Aku berkata, mahu ya Rasulullah. Ya. Jadi dia tanya sikit je, tapi Nabi bagi banyak ni. Nabi sayang kepada Muaz bin Jabal. Baginda bersabda, tonggak amalan ialah Islam, tiang-tiangnya ialah sembahyang, solat, ya, dan puncaknya ialah jihad. Ini yang tak boleh, maknanya tak boleh berpisah lah, ya. Kalau rumah itu tak ada tiang tu, habislah, roboh, ya. Jadi tiang kena ada, bombong kena ada, ya. Dia punya pasak dia tu, ya, dia punya lantai dia, dasar dia tu kena kuat, ya. Jadi semua tu menjadikan rumah itu tegak berdiri kukuh. Jadi kalau salah satu hilang, habis, ya, rumah itu boleh roboh. Ya, kalau pasak dia tak kuat, ya, lantai atau dasar dia itu tak dibuat betul-betul, boleh runtuh juga, ya. Jadi Islam, solat dan jihad, 4, 3, sorry. Islam, ya, solat dan jihad ini penting, ya. Sebagai satu binaan yang Nabi kata tadi, tonggak segala amal, tiang-tiangnya dan puncaknya. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku khabarkan kepadamu kunci segala perkara tersebut? Ya, semua yang amal-amal tadi itu, ya, dengan solat, sedekah, ya, qiyamul lail, puasa, dan macam-macam tadi itu, ya, Nabi tambahkan lagi kepada Muaz, apakah engkau mahu aku khabarkan kepadamu segala kunci, ya, kunci segala perkara tersebut? Mahu ya Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya seraya bersabda, ya, dipegang lidah itu, seraya bersabda, peliharalah benda ni, ya, peliharalah ni, jagalah ni benda ni, ya, lidah ni. Aku berkata, ya Nabi Allah, adakah kita akan disiksa lantaran apa yang dibicarakan oleh lidah ni, ya, oleh apa yang diucap oleh lidah ni, adakah kita akan disiksa ke? Tanya Muaz. Baginda bersabda, ibumu kehilanganmu, ya. Sakilat ska ummuka. Ini dia macam penegasan lah, ya. Mungkin
dalam gaya bahasa Arab pada masa itu. Dia nak macam mengherdik, tapi mengherdik dengan cara yang mungkin masih lagi dalam kategori tidak kasar. Mengherdik dengan cara tidak kasar. Macam itulah. Iaitu ibumu kehilanganmu, seolah-olahnya macam tu. Macam mana kalau seorang ibu yang kehilangan anaknya dan anaknya yang kehilangan ibunya, macam terpinga-pinga, tak tahu nak pergi mana. Jadi ini sebagai majazi saja, perumpamaan saja, untuk mengherdik dengan cara yang tidak kasar. Ibumu kehilanganmu, wahai Muaz. Tiadalah manusia itu ditekupkan ke mukanya, ini dihirit mukanya, atau baginda bersabda batang hidungnya, dihirit mukanya atau batang hidungnya, dihirit di dalam api neraka, ke dalam api neraka, dihirit ke dalam api neraka, kecuali kerana hasil mahsul, hasil tanaman, hasil tanaman lidah-lidah mereka. Tapi dia bukanlah tanaman ni, maknanya hasil lidah-lidah mereka, hasil yang disebabkan oleh lidah-lidah itu. Kita memfitnah orang, mencaci, maki, menghina orang, mempersendakan orang, menzalimi orang dengan lidah kita, menyakiti hati dia, mengumpat dan sebagainya lah yang kita guna dengan lidah ni. Dia boleh menjadi punca kita dihirit dengan wajah kita, dihirit dalam api neraka. Wal-iyadzu billah. Jadi hati-hatilah, terutama bagi orang yang ada syarhul kalam. Syarhul kalam, bukan syarhu, maknanya syahwat, maknanya dia ada suka bercakap lah, syahwat, suka bercakap, berkata-kata petah. Kalau orang yang tak ada syarhul kalam, maknanya dia ni pendiam, tak suka bercakap, tanya sepatah jawab sepatah. Ni mungkin orang ni antara yang selamat lah. Selamat, walaupun semula jadi dia memang begitu. Jadi kalau orang yang suka bercakap, kena hati-hati, kena berhati-hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Seterusnya hadis yang ke-30, an Abi Tha'labat al-Khushani Jurthum ibn Nashib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Daripada Abu Tha'labah al-Khushani. Abu Tha'labah ini ialah dia punya kunyah, nama panggilan. Khushani nisbah kepada tempat dia ataupun nama keluarga Khushani. Nama sebenar dia Jurthum, seorang sahabat Nabi. Jurthum bin Nashib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mengabaikannya. Ini perkara fardu ini jangan diabaikan. Dia telah menentukan beberapa batasan, hudud, batasan, had batasan, syarak ni. Telah menetapkan inilah batasan syarak ni, jangan lebih. Maka janganlah kamu melampauinya. Jangan melampaui. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya. Jangan langgar perkara yang telah diharamkan. Dan dia tidak menyatakan hukum tentang beberapa perkara kerana rahmat kepada kamu tanpa alpa. Ada perkara yang tak dinyatakan kerana rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala lupa, bukan Allah Ta'ala tak ingat nak sebut dalam Al-Quran, bukan. Tetapi kerana rahmat Allah, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya. Maka janganlah kamu cuba menyelidikinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan selain beliau. Jadi
wajib kita memelihara perkara fardu lah ya, yang telah ditentukan oleh Allah ya, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanggar. Yang fardu jangan diabaikan, yang berupa larangan tadi jangan dilanggar. Jadi yang last kali itu jangan kita cuba selidiki perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah sembunyikan ya. Larangan, maksudnya larangan nombor 5, larangan mencari dan menyelidiki perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah itu adalah sama ada merujuk khusus kepada para sahabat Nabi SAW kerana khawatir perbuatan mereka itu boleh menyebabkan hukum yang lebih berat diturunkan. Maknanya yang Nabi kata jangan cuba selidiki itu, maknanya itu khas untuk para sahabat Nabi sahaja. Maknanya bila Nabi telah wafat dan begitu juga para sahabatnya itu sudah tak ada, maka dia sudah tidak lagi relevan untuk kita gunakan ini sebagai dalil ataupun hujah ya, supaya kita tidak menyelidiki perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan ini khusus untuk para sahabat ya, supaya jangan selidik, jangan bertanya, sebab masa itu wahyu sedang diturunkan. Jadi bila wahyu sedang diturunkan, jadi kalau para sahabat ini selidik, bertanya banyak seperti mana orang Yahudi dia suka bertanya ya, dan tak mau laksanakan, tak mau ikut dan taat. Jadi akhirnya jadi berat ya. Akhirnya jadi berat dan menyusahkan mereka, yang menyebabkan hukum yang lebih berat diturunkan dan akan menyusahkan mereka. Atau umum kepada umat Islam. Boleh juga satu lagi tafsiran yang janganlah kamu selidiki itu ialah umum kepada umat Islam, supaya mereka tidak terlalu mendalami perkara-perkara agama yang tidak dibebankan ke atas mereka untuk menyelidikinya. Ini seperti berkaitan perkara-perkara ghaib yang hanya diketahui hakikat sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tentang zat Allah. Ini satu perkara yang besar yang boleh menyebabkan tergelincir akidah bila kita membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sebab itu ulama kalam ya, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dia membataskan, walaupun nampak macam mereka detailnya itu bukannya untuk membahaskan zat Allah, bukan. Mereka nak membataskan setakat mana perkara yang kita tak boleh melampaui batas ya. Ulama kalam mereka telah meletakkan manhaj ya, macam mana setakat mana yang kita boleh membincangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab itu bila berkaitan dengan zat Allah Ta'ala ini, dia ada dua cara ya, secara umumnya di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu kita pertama yang kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perkara yang terlintas dalam kita punya akal fikiran ini dan Allah Ta'ala adalah lain daripada itu. Maknanya yang terlintas itu benda baru. Semua yang terlintas dalam kepala kita itu adalah benda baru, dan Allah Ta'ala ini qadim, bukan baru. Jadi semua yang terlintas dalam kepala, wallahu khilaf zalik ya, Allah Ta'ala selain daripada itu, bukan. Jadi syaitan ni dia suka mainkan ya, suka mainkan perkara ini ya. Jadi itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sekiranya ya, perlu kita takwilkan. Takwil itu bukannya pilihan utama, ya, dia bukan pilihan utama. Takwil ini hanya untuk diharuskan supaya untuk kita tidak membayangkan Allah Ta'ala itu seumpama makhluk ya, seperti makhluk. Walaupun kita kata laisa kamitsli syai', ini semua sepakat. Tidak ada satu pun golongan yang kata ini bukan ayat Quran. Semua kata ayat Quran. Semua kata ini ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sepakat. Tapi nak menghuraikan ya, tentang sifat-sifat Allah ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu,
Jadi kadang-kadang menyebabkan dia bayangkan seolah-olah Allah Taala ini dia macam manusia, cuma bukan macam makhluk tapi bukan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Konon-kononnya dia dah berpegang dengan laisa kamitslihi syai'. Seolah-olah dia dah berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Tapi dia membayangkan tangan Allah Ta'ala itu tak sama dengan tangan makhluk. Allah Ta'ala ada kaki Allah Ta'ala tak sama dengan kaki makhluk. Tak boleh, salah. Tak boleh kita mengatakan begitu. Sebab menetapkan tak sama, ada tangan tak sama dengan makhluk itu sudah menetapkan jisim, anggota kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi harus kita takwilkan di situ, harus untuk kita takwilkan dengan takwil yang bertepatan dengan bahasa Arab, tidak bertentangan dengan bahasa Arab. Itu satu. Maknanya benda-benda macam ini yang kadang-kadang kita cuba nak selidik. Tetapi yang kita selidik itu salah. Sebab itu jangan diselidik. Sebab itu ulama kalam dia telah meletakkan batasan-batasan, walaupun sangat halus dan terperinci mereka punya penjelasan itu, tapi tujuannya nak meletakkan manhaj dan batasan setakat ini sahaja. Perbincangan dia tak boleh lebih daripada itu. Apa lagi seperti berkaitan perkara gaib yang hanya diketahui hakikat sebenarnya oleh Allah semata-mata, dan perbahasan mengenainya pula hanya menyebabkan rasa bingung atau ragu sahaja. Sebab itu syaitan ini dia akan cuba nak menimbulkan dalam diri manusia supaya mereka ini meragui Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia punya akidah tu salah, tidak bertepatan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila timbul seperti itu, maka kita kena ucapkan amantu billah. Amantu billah, beriman dengan Allah, untuk kita penilawan dan bisikan syaitan itu. Kemudian hadis yang ke-31, an Abil Abbas Sahli bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin. Daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bin Sa'ad As-Sa'idi, kita tinggal Sa'ad dalam terjemahan. Beliau berkata, seorang lelaki telah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan daku suatu amalan yang apabila aku lakukannya, aku dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dia seperti Muaz tadi, nakkan suatu wasiat pesanan daripada Rasulullah. Jadi seolah-olah macam sunnah juga sebenarnya, untuk kita jumpa orang alim ulama, untuk kita minta amalan, walaupun kita dah tahu dah rukun Islam, rukun iman, perkara yang baik, perkara buruk, akhlak yang mulia, sifat mahmudah, mazmumah, tahu dah. Tapi kadang-kadang kita kena juga minta nasihat, pesanan daripada orang alim ulama ini, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia nakkan ini ialah supaya dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Baginda bersabda, zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau. Zuhud terhadap dunia. Zuhud ini apa? Zuhud ini ialah kita tidak meletakkan kecintaan dunia itu dalam hati. Tidak meletakkan kecintaan itu dalam hati. Maknanya zuhud yang saya sebutkan pada nombor 1, zuhud ialah menanamkan keyakinan di dalam hati dengan benar-benar yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah semata-mata. Maknanya
Yang kita nak tu apa yang ada di sisi Allah. Jadi yang kat dunia ni kita tak mau. Dalam hati kita tak mau. Walaupun mungkin kita dapat ya, dimurahkan rezeki ataupun lahir-lahir memang dah kaya. Lahir-lahir memang dah mewah kaya. Itu rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan, tentukan. Yang ada orang lahir-lahir tak ada benda pun. Ya. Mak bapak dia tak ada apa-apa pun. Ya. Jadi masing-masing kena redha ya, dengan ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Tapi kena berzuhud. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, dia kena berzuhud, iaitu dia nakkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, syurga, balasan pahala, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Yang ada kat dunia tak mau dah. Tak mau, yang ada kat dunia ni tak mau. Yang dimiliki oleh makhluk manusia ni. Jadi menanamkan dalam hati itu tidak ada kecintaan kepada dunia. Itu zuhud. Walaupun zahirnya itu nampak macam kaya. Tapi dunia tak ada dalam hati dia. Tidak ada dunia, cinta dunia dalam hati dia. Ini zuhud. Jadi kena faham. Jadi dia yakin apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik. Serta memalingkan hati daripada rasa cinta kepada dunia dan harta benda yang sementara. Semuanya ini fana, sementara sahaja akan binasa. Jadi, zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau. Cara nak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyaklah selain daripada zuhud. Ya. Bila kita kumpulkan hadis-hadis, apa yang boleh menjadi pegangan kita, sebenarnya banyak. Dia bukannya zuhud saja, seperti contohnya man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada kasihan belas, tidak ada rasa kasih sayang dalam hati dia, la yurham, maka dia tidak akan dibelas kasihi oleh orang lain, atau tidak akan dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala tak akan belas kasih kepada dia. Man la yarham la yurham. Jadi kita kena ada rasa belas kasihan, kasih sayang kepada orang lain. Dengan itu Allah Ta'ala akan kasih dan sayang kepada kita. Itu kasih sayang kepada orang lain. Yang ini berzuhud. Ini berzuhud untuk menarik kasih sayang Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mengasihimu. Apa yang ada pada manusia ni semua dunia. Kita tak mahu, maknanya kalau kita berkawan ataupun kita bersilaturahim ataupun kita berziarah, maknanya kita tak perlukan apa-apa daripada dia. Tak perlu. Apa yang ada pada dia tu kita tak perlu. Nescaya manusia akan mengasihimu. Jadi kalau kita ada sifat ini, jadi orang akan sukalah, maknanya dia tahu dah, oh dia ni orang yang bagus, orang yang baik. Dia berkawan bukan kerana ada kepentingan diri, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersaudara, berkasih sayang, bersahabat, bersilaturahim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad yang hasan. Ini kata Imam Nawawi, hadis hasan. Ada yang kata dhaif itu terpulang pada dia lah. Kita tak pegang yang kata dhaif tu. Hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Masih jauh lagi rupanya, walaupun kita dah banyak kali online ni, tapi masih banyak lagi. Sebab kesemua jumlah hadis 42. Ini dalam kitab Arba'un Nawawiyah ini 42. Jadi kita baru sampai ke 32, ada baki 10. Baik. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta. Daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik, tertinggal lagi pada bahagian terjemahan itu, ya. Abu Sa'id Sa'ad bin Malik, ya. Abu Sa'id itu adalah kunyah beliau dan namanya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dan biasanya terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Abu Sa'id Khudri di antara 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayat hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada kemudaratan dan tidak ada yang boleh memberi kemudaratan. Ya, tidak ada kemudaratan dan tidak ada yang boleh memberi kemudaratan. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni dan lain-lain, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi asah kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim, sebelum munculnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okey. Jadi hadis ini sangat ringkas, la darar wal dirar, tetapi dia mengandungi makna yang dalam, yang jika dihuraikan, ya, dia melibatkan, membabitkan banyak aspek-aspek hukum hakam yang berkaitan tentang mudarat. Mudarat maknanya kita tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain, tak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri, walaupun kecil sekalipun, ya, walaupun kita rasa macam tak ada benda ni, ya, kita parking ikut suka hati parking, rupanya kita parking itu makan jalan, menyusahkan orang, membuatkan orang maki celaka tuan kereta, orang maki, ya, memudaratkan dan menyusahkan orang. Ya. Jadi itu tak boleh sebenarnya, haram. Bila ada benda yang kita mudaratkan orang lain, haram, ya. Tak boleh. Jadi dia masuk dalam banyak hukum hakam ini, ya, yang berkaitan tentang memudaratkan sama ada diri sendiri, orang lain dan semua yang di sekeliling kita. Hadis ini menjadi salah satu kaedah fiqh, ya, dalam qawaid fiqhiyah, dalam kaedah fiqh. Hadis ini dimasukkan sebagai salah satu kaedah, ya, dalam kaedah fiqh. Justru apa yang boleh memberi mudarat terhadap diri sendiri ataupun boleh memudaratkan orang lain, maka ia secara asasnya adalah ditegah dan haram di sisi syarak. Hadis ke-33, hadis 33, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadisun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'd sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya manusia diberikan setiap tuntutan dan dakwaan mereka, maknanya dakwa-dakwi inilah, nak tuntut daripada orang yang kita rasa kita ada hak ke atas sesuatu, ya, yang ada pada orang itu, kita nak tuntut. Jadi apa-apa sahajalah tuntutan dan dakwaan ini, ya. Jadi kalau diberikan segala tuntutan dan dakwaan ini, ya, okey, ikutlah suka hati ni, ya, nak tuntut dan dakwa sesiapa saja tak. Nescaya ramai orang akan menuntut harta dan darah kaum lain, orang lain. Ya, nak menuntut harta yang berkaitan dengan harta atau berkaitan tentang darah. Kalau darah ni iaitu menuntut balas dendam.
Akan tetapi mestilah tuntutan itu berbukti keterangan bagi pihak yang mendakwa. Ini asasnya dalam penghakiman. Ya, orang yang mendakwa itu mesti ada bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Ya, mesti ada bukti keterangan bagi orang yang mendakwa. Jadi kalau seseorang tu dia nak dakwa dekat mahkamah, dia kena bawakan bukti. Dan sumpah bagi orang yang tidak mengaku. Maknanya kalau orang yang dia nak dakwa tadi itu dia bawa bukti, mana kalau orang yang dakwa tadi itu dia dia kena bersumpah kalau dia sebenarnya tidak seperti mana yang didakwa. Dia tak mengaku. Dia tak mengaku, jadi dia kena bersumpah. Jadi bila orang tu dah bawakan bukti, manakala orang yang didakwa tadi bersumpah, jadi kalau nak selesailah, tapi biasanya tak selesai. Biasanya tak tahu siapa yang betul, siapa ni. Jadi berlakulah proses mahkamah, penghujahan apa semua, tengok semualah bukti-bukti itu, siapa yang lebih kuat lagi. Siapa yang lebih kuat dia menanglah, menang kes mahkamah. Tapi kalau ikutkan dia punya asasnya ini sumpah bagi orang yang tidak mengaku. Jadi kalau dia dah tak mengaku, dia bersumpah demi Allah. Demi Allah, wallahi tallahi. Jadi dia seolah-olah dia maknanya kalau selesai macam tu saja, pastilah di sisi Allah Taala mesti ada yang betul, ada yang salah. Itu maknanya kalau dia berani, kalau dia sebenarnya bersalah tapi dia bersumpah, itu akan dihadapi di akhirat kelak. Ini kalau orang yang beriman, kalau dia dia salah, dia akan mengaku salah. Kalau ada iman, kalau dia salah dia akan mengaku salah. Tapi kalau orang yang tak ada iman ini, dia bersalah pun dia tak mengaku bersalah. Dia salah pun dia tak mengaku bersalah. Jadi nanti maknanya dekat akhirat nanti dia punya hukuman dia. Bila di akhirat lagi berat. Waliyahzubillah. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain sedemikian lafaznya. Dan sebahagiannya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebahagian frasa hadis ini ada dalam Bukhari Muslim. Di bawah tu ada penjelasan dia. Saya baca yang nombor 3. Terdapat 4 jenis penyaksian beserta bilangan saksi yang berbeza di dalam syariat Islam. Pertama, bilangan saksi zina mestilah 4 orang lelaki. Maknanya dia nak bawakan bukti itu mesti 4 orang lelaki ini untuk zina. Kalau tak cukup 4 orang tak boleh. Bilangan saksi pembunuhan dan jenayah hudud lain seperti mencuri, minum arak dan qazaf mestilah 2 orang lelaki. Bilangan saksi pembunuhan dan jenayah hudud lain seperti mencuri, minum arak dan qazaf, ini ialah kita menuduh orang perempuan yang suci itu melakukan zina. Jadi kita tuduh tu mestilah 2 orang lelaki dia punya bilangan saksinya. Bilangan saksi hal muamalat, perkara-perkara muamalat seperti jual beli, pinjaman, sewa dan lain-lain, mestilah 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang wanita. Dia ada pilihan. Kalau dalam bab muamalat ini seorang lelaki dan 2 orang wanita boleh. Manakala saksi hal kewanitaan, hal-hal wanita, semua yang berkait dengan wanita ini seperti berkaitan kelahiran, penyusuan, soal dara dan sebagainya, dibolehkan saksi wanita sahaja tanpa lelaki. Wanita saja pun sudah, walaupun hanya seorang. Seperti mana di sisi mazhab Hanafi, maknanya kalau mazhab Hanafi bolehlah, tapi kalau mazhab selain Hanafi tak, dia 2 orang. Walaupun hanya seorang sekali. Ini dalam kes macam mana yang dikatakan bukti, bukti keterangan itu bagi orang yang mendakwa tu, dia kena bawakan ini ikut dia punya bentuk kesalahan itu. Berapa saksi yang perlu dibawa untuk kita jadikan sebagai bukti. Baik, saya bacakan satu lagi hadis untuk hari ini.
Hadis yang ke-34, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, munkaran, perkara mungkar, ya, maknanya apa sahaja yang bercanggah dengan syarak, ya, melampaui batasan syarak, apa sahaja, walaupun kecil, mungkar. Ini dikira mungkar. Ya. Tapi mungkar ni mungkar yang disepakati lah, jangan yang tak disepakati. Sebabnya kalau dia berkait dengan khilaf, perselisihan di kalangan ulama, ulama kata haram, ada yang ulama kata makruh, ya, ada yang ulama kata tak. Harus, ya, tidak haram dan tidak ni makruh, tapi harus. Jadi soal ini, dalam perkara ini dia dalam perkara khilaf ni tak boleh untuk kita kita halang, kecuali kalau dalam masyarakat itu memang dia pegang satu mazhab saja, bukannya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Maknanya dalam satu mazhab dalam satu tempat negeri, ya, hanya satu mazhab saja, maknanya tidak ada perselisihan khilaf di tempat itu, khusus tempat itu. Jadi perkara itu memang difatwakan haram, tak boleh. So dia dianggap mungkar, ya, untuk kawasan itu, tempat itu. Tapi kalau satu kawasan itu, satu negeri itu, macam-macam mazhab ada, macam dulu saya duduk di Mesir, ya, empat mazhab ada, ya, keempat mazhab semua ada, dan dia tak ada negeri-negeri yang mana yang lebih banyak dia punya pegangan mazhab, siapa yang lebih ramai mazhabnya, kan. Tak ada, dia bercampur, semua bercampur, ya. Jadi dalam hal-hal situasi yang seperti itu, maka kita kena tengoklah. Jadi kita tahu ini ialah pandangan mazhab dia boleh, pandangan mazhab kita tak boleh. Ini macam pegang anjing, mazhab kita tak boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kalau kita tengok, ini dia bela anjing, pegang anjing, kita tahulah ini mazhab Maliki, ya, mazhab lain. Jadi kita tahulah. Jadi benda-benda seperti itu, dia khilaf ini dia tak masuk dalam perkara mungkar yang dimaksudkan di sini. Perkara mungkar yang dimaksudkan di sini ialah yang memang disepakati mungkar, minum arak, berzina, mencuri, mengata, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Ini mungkar. Maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Dengan tangan ni. Maknanya tangan ini kalau tak semestinya zahir tangan ni. Kalau dia orang yang berkuasa, maksud tangan itu ialah dia ada kuasa. Ya, dia ada kuasa untuk menghalang kemungkaran tersebut. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dia tak mampu dengan tangan, tak ada kuasa, dengan lidah nasihat. Dia memberi nasihat. Kalau dia bukan pemimpin, dia tak ada kuasa yang nak mengubah. Tapi dia ada lidah untuk dia bagi nasihat. Wajib, ya. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, ya. Tanpa nasihat agama ini akan runtuh. Sekiranya dia tak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Tak boleh tangan, lidah tak boleh, mengubah dengan hati, iaitu dengan benci, benci terhadap kemungkaran tersebut. Ya, kita benci, ya. Yang sebenarnya itu adalah selemah-lemah iman. Ya, selemah-lemah iman. Jadi kalau dengan hati ni, ya Allah tak mampu, ya Allah, ini selemah-lemah iman. Tapi masih ada iman. Tapi kalau dengan hati pun dia relax saja, ya, tengok orang minum arak, ya, orang tak tutup aurat, ya, relax saja, hatinya relax saja. Ini kalau yang tadi itu selemah-lemah iman. Ya, kalau dia tak suka itu tak selemah-lemah iman. Ni kalau dia relax, ya, tak ada pun rasa tak suka, tak ada langsung tak ada.
Ya, tak ada rasa ya Allah tak mampu. Tak ada, dalam hati dia relax saja. Ya, buat dono je. Ini yang seolah-olah tidak ada iman dalam hati. Dia ada sebab ada tambahan dalam hadis ni, walaysa wara'a zalika minal iman habbata khardalin, tak silap ni. Kalau Alaihi Wasallam, maknanya kalau apa ni dengan hati pun tak apa ni tak ada, berartinya tak ada lagi dah, walaupun sebesar biji sawi iman, ya. Lebih daripada itu dah dah tak iman dah, walaupun sebesar biji sawi. Jadi hadis ini sangat penting, ya. Dan banyaklah semuanya dalam Arba'un Nawawiyah ini, ya, hadis yang sangat penting yang merupakan dasar, ya, asas pokok utama dalam ajaran Islam yang memang patutlah untuk kita selalu ulang kaji. Kalau nak hafal lagi bagus, yang siapa yang dapat hafal sangat-sangat bagus, ya. Dan kalau tak hafal pun selalu diingatkan, diulang kaji, ya. Dibacakan, ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, ya, dan menjaga daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, ya, yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Semuanya kita berharap ni untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, dengan mengikuti sunnah, ya, ajaran syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terutama, ya, dia punya panduannya ini dalam hadis-hadis baginda, ya, insya-Allah, ya, jika kita berpegang, ya, dengannya, kita akan selamat insya-Allah. Biiznillah. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.